Anwar Musa dakwa ada usaha terancang tanam kebencian pada kerajaan. Ulama politik pengecut, KPN pengang dihentam PAS. Pelik, Najib dedah defisit kerajaan hampir pecah rekod. KPN dedah lagi, sebenarnya polis dikawal menteri. Dan satu perbincangan khas akan diadakan. Yang penting kita nak memberitahu, kita sedar ada usaha yang agak terancang untuk menanam kebencian kepada kerajaan. Dan kita tahu perkara itu dilakukan secara agak tersusun. Maka kalau sekiranya kerajaan tidak punya keupayaan untuk membuat penjelasan dalam masa yang pantas dan dengan cara yang berkesan, kerajaan akan menerima akibat. Sebab itu kerajaan memandang serius perkara ini dan satu komiti telah dibentuk di peringkat menteri. Kita akan mengambil tanggungjawab memperbaiki keadaan itu. Kerana kita sedar dianya penting, straightcom adalah penting. Bukan kerana apa-apa, kerana mesej yang benar tu nampaknya lebih lambat sampai kepada rakyat. Ada usaha terancang untuk menanam kebencian kepada Kerajaan Perikatan Nasional, kata Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Menurut beliau, ini kerana banyak berita-berita palsu yang disebarkan secara meluas, terutamanya ketika negara berdepan dengan wabak penyakit berbahaya. Kerajaan mengambil perhatian mengenai perkara ini dan kita nak beritahu bahawa kita sedar ada usaha yang agak terancang untuk menanamkan kebencian kepada kerajaan. Kita tahu perkara itu dilakukan secara agak tersusun, maka kalau sekiranya kerajaan tidak punya keupayaan untuk membuat penjelasan dalam masa yang pantas dan dengan cara yang berkesan, maka kerajaan akan menerima akibatnya. Sebab itu kerajaan memandang serius perkara ini dan satu komiti telah dibentuk di peringkat menteri. Kita akan mengambil tanggungjawab memperbaiki keadaan itu. Kita sedar mesej yang benar itu lebih lambat sampai kepada rakyat. Jadi itu tidak seimbang antara penyebaran dan penularan berita palsu berbanding dengan fakta sebenar, katanya kepada pemberita selepas program Prihatin Ramadan 2021 di Perbadanan Putrajaya. Anwar mengulas demikian ketika ditanya pemberita mengenai amalan kerajaan yang disifatkan mengamalkan 2 darjat, lebih-lebih lagi dalam hal-hal berkaitan pandemik wabak penyakit berbahaya. Wahai para ulama politik sekalian, sila buka mata dan dengar tentang penjelasan diberikan sebelum mengkritik tindakan saya dedahkan campur tangan menteri dalam pengurusan polis diraja Malaysia PDRM. Itu penjelasan diberikan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur susulan Dewan Ulama PAS mengkritik pendedahan yang dilakukannya. Kata Abdul Hamid, beliau mendedahkan perihal penyelewengan dan salah laku yang kian berleluasa agar dapat diperbetulkan segera. Sudah saya jelaskan bagaimana aduan telah saya buat kepada Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara tentang hal ini. Adakah para ulama politik ini tidak faham tentang penjelasan itu? Bagi saya, apa gunanya ilmu agama tinggi melangit yang ada pada diri masing-masing tetapi takut untuk berterus terang selain tidak berusaha untuk mengatasinya, katanya kepada Malaysia Gazette. Pada Jumaat lalu, Malaysia Gazette melaporkan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengakui kurang senang dengan campur tangan Menteri Dalam Negeri dalam pengurusan Polis Diraja Malaysia PDRM. Malah beliau mengakui hubungannya dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin memang tidak harmoni. Abdul Hamid mendakwa sikap Hamzah mempolitikkan PDRM sejak jadi menteri mengecewakannya dan ia berbeza semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi menteri sebelum itu. Malah beliau juga telah bersemuka, namun ia tidak ada jalan penyelesaian kerana Hamzah masih mahu kuasa dalam PDRM. Susulan kritikan terbuka itu, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Muhammad Nur Hamzah berkata, tidak wajar individu seperti Abdul Hamid yang tahu mengenai undang-undang dan menjaga keadilan negara beremosi dalam ucapan sehingga mengundang sangkaan berunsurkan fitnah. Datuk Seri Najib Razak hairan mengapa hasil kerajaan pada suku pertama 2021 jauh lebih rendah iaitu RM49.5 bilion manakala perbelanjaan lebih tinggi sebanyak RM86.6 bilion sedangkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 didakwa dilakukan separuh masa berbanding PKP 1.0. Bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu berkata beliau hairan kerana ketika PKP 2.0 banyak kelonggaran bagi sektor-sektor ekonomi, malah harga minyak pula hampir 3 kali ganda
Malaysia dan bantuan bagi PKP 2.0 tidak seberapa. Akibatnya defisit kerajaan bagi suku pertama tahun 2021 semasa darurat dilaksanakan adalah paling tinggi dalam sejarah Malaysia, iaitu RM37.1 bilion, sedangkan semasa pelaksanaan PKP 1.0 pada suku kedua tahun lalu, defisit kerajaan berjumlah RM24.6 bilion sahaja. Pada tempoh tersebut, kerajaan merekodkan hasil sebanyak RM56.5 bilion dan perbelanjaan pula RM81 bilion. Tetapi ketika itu, PKP 1.0 yang sangat ketat dilaksanakan dan bantuan kerajaan kepada rakyat untuk menghadapi PKP adalah paling tinggi, kata Najib. Menurut beliau, defisit keseluruhan tahun 2020 ialah RM86.5 bilion berbanding 2019 RM51.5 bilion, manakala jumlah defisit diluluskan dalam bajet 2021 adalah RM84.8 bilion. Ini baru masuk suku pertama 3 bulan defisit kerajaan dan sebanyak 44% daripada defisit RM84.8 bilion bagi keseluruhan bajet tahun 2021 yang diluluskan. Jika trend defisit suku pertama diteruskan, defisit bagi keseluruhan tahun 2021 akan melepasi RM148 bilion, iaitu RM64 bilion lebih tinggi berbanding unjuran dalam bajet 2021 yang keseluruhannya akan dibiayai melalui penambahan hutang negara. Hasil kerajaan suku 1 tahun 2021 sebanyak RM49.5 bilion pula di bawah unjuran dan hanya 21% daripada andaian kerajaan bagi keseluruhan tahun 2021 sebanyak RM236.9 bilion, ujarnya. Soal beliau, adakah situasi semasa ini berlaku akibat pelaburan asing tak masuk semasa darurat? Tegas beliau, adalah penting perbelanjaan kerajaan dipantau dalam parlimen, tapi akta keuangan kerajaan digantung melalui ordinan darurat pula. Akibatnya hasil kerajaan menjunam, manakala perbelanjaan kerajaan dan defisit kerajaan pecah rekod pada ketika bantuan untuk rakyat bagi PKP 2.0 tak seberapa. Bekas Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Abdul Hamid Badur mendakwa wujud campur tangan Menteri Dalam Negeri MDN untuk menentukan jawatan pengarah cawangan khas PCK Bukit Aman. Jelas Abdul Hamid langkah itu dibuat bagi tujuan karier politik individu berkenaan. Bukan sahaja saya yang menghadapi masalah dengan MDN, Jabatan Cawangan Khas JCK turut kurang senang dengan tindakan beliau sejak tahun lalu. Saya dimaklumkan MDN telah memaksa JCK melakukan beberapa operasi bagi tujuan politik dirinya. Saya tidak boleh dedahkan operasi apa kerana setiap operasi JCK adalah rahsia, tapi cukuplah untuk mengatakan bahawa objektif operasi itu tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepada JCK untuk memelihara serta menguruskan keselamatan negara, katanya kepada Malaysia Gazette. Mengulas lanjut, Abdul Hamid berkata pihak di JCK menolak untuk turut serta dalam operasi tersebut sebelum melaporkannya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tambah beliau, Perdana Menteri bersetuju JCK tidak boleh terlibat dalam kerja politik menyebabkan Menteri terbabit marah sebelum cenderung bekerjasama dengan bekas pegawai kanan JCK yang telah tamat kontrak tahun lalu. Menteri berkenaan dikatakan mengatur langkah untuk menjadikan budaknya bekas pegawai kanan JCK menyandang jawatan PCK Bukit Aman kerana individu itu mudah mengikut arahan menteri. Sebagai bukti, pada 16 Februari lalu, PCK sedia ada telah dipanggil oleh Ketua Setiausaha KDN sebelum meminta beliau mengakhiri kontraknya secara sukarela. Jika tidak, notis sebulan bagi pemberhentian kontrak akan diberikan. Menteri tersebut seolah-olah tidak sabar meletakkan budaknya mengisi jawatan tersebut, sedangkan kontrak PCK akan berakhir pertengahan Jun ini, dakwa Abdul Hamid. Tambah beliau, isu ini turut dibawa untuk pengetahuan Perdana Menteri sebelum PCK diarahkan untuk terus berkhidmat. Terdahulu, Abdul Hamid Badur menegaskan beliau akan berjuang dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dengan cara sendiri walaupun beliau bukan lagi Ketua Polis Negara.